Okey, nah soalan daerah Baling nombor 6. Soalan yang pertama adalah soalan jadual persamaan perakaunan. Rekod Rosnega Ria Ketika Tering yang memulakan perniagaan menjual pelitung hidung pada 1 Ogos 2020. Okay, ayat yang Rosnega yang pertama, memulakan perniagaan dengan bawa masuk RM50,000 ke dalam bank sebagai modal. Okay, yang itu keyword dia lah. Keyword dalam ayat ni adalah perkataan bank dan juga perkataan modal. Dua-dua bertambah. Okay, duit dalam bank bertambah dan juga modal pun bertambah. Jadi untuk yang pertama ni, Ogos 1, kamu cuma tulis bank tambah RM50,000 dan modal pun tambah RM50,000. Okay, itu yang paling senang lah ayat pembukaan. Okay, yang kedua, usia 3 hari bulan. Belian barang niaga. Keyword sini, barang niaga dan daripada pembekal secara kredit. Okay, ingat balik lah, barang niaga kita akan rekod sebagai inventory. Pembekal bila beli secara kredit, ini kita akan rekod sebagai akaun belum bayar. Okay, ini dua-dua bertambah lah. Kita beli barang, jadi barang niaga kita bertambah. Dan hutang kita kepada ABB pun bertambah. Yang ni pun urus niaga yang mudah. Pastikan kamu betul. Inventory tambah RM5,000. Kemudian ABB yang kamu bayar tambah RM5,000. Okey, yang tu 3 hari bulan. 5 hari bulan, keyword dia belian perabot. Keyword pertama adalah perabot dan dibayar dengan cek. Keyword kedua adalah cek. Okay, macam biasalah beli perabot, bila kita beli perabot bertambah. Bila kita bayar, cek ni kita akan rekod kat kolom bank. Bila kita bayar, bank akan berkurang. Yang ni perubahan berlaku hanya di bahagian aset sajalah. So yang pertama, perabot 5 hari bulan, perabot kamu tulis tambah RM3,000. Dan yang kedua, bank tolak RM3,000. Okay, yang tu urus niaga yang ketiga. Okay, urus niaga yang keempat. Kata kerja dia jualan lah. Tapi keyword dia barang niaga lah. Jualan barang niaga. Kemudian ada kos barang niaga adalah RM1,200. Okay, ini macam cikgu selalu tuang kat kamu. Inventory kita akan sentiasa rekodkan pada nilai kos. Okey, jualan barang niaga RM1,500, kos barang niaga adalah RM1,200. Jadi, barang niaga ni kita jual. Jadi, inventory akan ditolak pada nilai kos. Jadi, yang pertama sekali, kamu tulis masuk, inventory akan tolak pada RM1,200. Okey. Kemudian, jualan barang niaga. Yang ni tidak sebut ada secara kredit kan. Jadi, kita anggapkan yang ni adalah jualan secara tunai. Tapi soalan ni sebabkan kita cuma ada kolom bank, maka kamu rekodkan sebagai pertambahan dalam kolom bank lah, RM1,500 itu harga yang kita jual. Kemudian kita boleh lihat harga jualan lebih tinggi daripada harga kos, perbezaan sebanyak RM300. Ini kita letak dalam kolom untung bersih sebagai positif RM300. Nah, kita dah buat banyak kali soalan ni. Kalau kita baca sebagai hasil ataupun untung, kita letak sebagai positif. Kalau kita baca sebagai belanja atau rugi, kita letak sebagai negatif. Okay, next. Bawa masuk sebuah kenderaan, keyword dia kenderaan peribadi ke dalam perniagaan. Okay, bawa masuk ni macam biasalah kita akan rekod sebagai modal. Kenderaan peribadi, so dia akan rekod sebagai modal. So modal akan berlaku pertambahan dan juga kenderaan perniagaan pun akan berlaku pertambahan. Jadi di sini kamu rekod tambah dua-dua lah. Kenderaan tambah sebanyak RM30,000. Kemudian modal tambah juga sebanyak RM30,000. Okay, next.
mengeluarkan cek. Keyword yang pertama cek, kemudian yang kedua kepada pembekal. Okay, keyword kedua pembekal bagi menjelaskan semua hutang. Okay, pembekal ABB, cek adalah bank. Okay, kita keluarkan cek, kita bayar. Jadi maksudnya bank akan tolak. Dan kita bayar hutang, jadi ABB pun akan tolak. Untuk menjalankan semua hutang pada 3 Ogos. Kita tengok balik, 3 Ogos, hutang kita kepada Ashraf adalah RM5,000. Okay, hutang adalah RM5,000, tapi kita bayar cek hanyalah bernilai RM4,800. Jadi maksudnya di sini kita ada menerima diskaun. Okay, tak apa, kita masukkan dulu angka-angka yang berkenaan. Okay, bank kita akan tolak pada nilai cek. Jadi cek itu bernilai RM4,800. Kemudian dalam kolom ABB kita akan tolak dengan nilai penuh hutang tersebut, iaitu ABB kita akan tolak RM5,000 dan kita akan dapat diskaun. Jadi RM5,000 tolak RM48, kita dapat diskaun. Itu diskaun diterima adalah hasil, masukkan sebagai positif 200 dalam lajur untung bersih. Okay, dan akhir sekali, menjelaskan belanja pembaikan kenderaan dengan cek. Okay, keyword kat sini, belanja dengan cek bank. Menjelaskan. Okay, cek bank akan ditolak lah. So yang pertama, masukkan kolom bank sebagai tolak 150, dan belanja kita akan masuk dalam kolom untung bersih lah sebagai tolak juga. So tolak 150. Jadi lepas tu kamu pun macam biasa kirakan kolom untuk setiap lajur. Jadi lajur bank dapat 43550, lajur perabot 3000, lajur kenderaan 30000, lajur inventory 3800, ABT tak ada. Kemudian lajur modal 80000, akaun belum bayar kosong, dan untung bersih sebanyak RM350. Okey, itulah jawapan untuk soalan 6A, jadual persamaan perakaunan. Okey, kita bergerak ke soalan berikutnya, iaitu soalan B, soalan titik pulang modal lagi sekali untuk hari ini. Keluarga Sihat Sejahtera Enterprise membekal produk kesihatan di baling bercadang menjual keluarannya yang terbaru, iaitu cecair pembasmi kuman. Anggaran, kos dan harga keluarannya adalah seperti berikut. Macam biasalah, kenal pasti kos tetap dan juga kos berubah. Sewa kilang adalah kos tetap, overhead. Insurans kilang juga adalah kos tetap, juga overhead. Okay, sini dia sebut kos bahan langsung adalah kos berubah. Buruh langsung juga adalah kos berubah. Dan di sini sebut harga kos berubah lain lah, of course lah, kos berubah lah. Dan di bawah ni adalah harga jualan. Okey, yang ni dia bagi dalam bentuk seunit. Okey, sebotol, tiga-tiga ni dia dah bagi kos berubah dalam bentuk per unit. Manakala kos tetap, dia bagi dalam bentuk jumlah lah. Okey, untuk A, menghitung kos berubah sebotol. Jadi, dia dah bagi dalam bentuk sebotol, kamu just tambah je lah. Okay, untuk soalan A, kos berubah sebotol. Kalau nak buat balik formula dia, kamu kena tulis lah kos bahan langsung. Kamu akan tambah dengan kos buruh langsung. Dan kita akan tambah dengan kos berubah lain. Okay, dia dah bagi semua dalam bentuk per unit. Jadi kamu just ambil angka-angka tu dan kamu tambah sajalah.
Jadi RM3 tambah RM2 tambah RM2. Jadi 3 tambah 2 tambah 2. Kita dapat berapa ringgit semua? RM7. Jadi kamu dapat RM7 lah. Kos berubah sebotol 2 markah. Okey, untuk soalan B pun mudah saja. Jumlah kos tetap. Jadi kalau nak buat dia punya formula, kamu tulis baliklah. Sewa kilang tambah dengan insurans kilang. Jadi ambil angka-angka dia. 7,000 tambah dengan 2,000. Maka kamu dapat jumlah kos tetap adalah RM9,000. Okay, ini soalan mudah lah untuk kamu jawab. 2 markah. Okay, soalan C. Titik pulang modal dalam unit C. D pula dah. C. Titik pulang modal. Okay, ini rumus dia apa tadi? Ni kena hafal lah. Itu kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit. Okey, ambil balik jawapan tadi. Kos tetap jawapan B itu 9,000, masuk dalam formula. 9,000. Okey, bahagi dengan margin caruman seunit. Kita sedia maklum, ia adalah harga jualan seunit itu RM10. Kita akan tolak dengan kos berubah seunit. Itu jawapan A kita tadi, RM7. Jadi kita akan dapat 9,000 bahagi 3. Jadi 9,000 bahagi 3, kita dapat 3,000 lah. Okey, kita dapat 3,000 ni botol. Okey, 3,000 botol untuk pulang balik modal. Perniagaan perlu menjual sebanyak 3,000 botol produknya untuk mendapat pulang modal. Okey, itu soalan C. Soalan D pula. Sekiranya untung atau rugi sekiranya mengeluarkan 5,000 botol. Okey, ini kita nak kira untung atau rugi lah. Untung atau rugi kita boleh guna formula yang macam tadi, iaitu unit jualan tolak dengan unit titik pulang modal. Okay, kamu darab dengan margin caruman seunit. Okay, di soalan bagi 5,000 unit jualan. Ingatlah soalan ni, unit keluaran dengan unit jualan kita andaikan sama. Sebab salah satu andaian tajuk ni adalah semua unit yang dikeluarkan akan dijual. Jadi 5,000 kita tolak dengan unit TPM, kita kira dia dapat 3,000. Ini bracket dulu. Kan? Dan kita akan darab dengan RM3 lah. 10 tolak 7, RM3. Margin caruman kita RM3. Jadi kita tengoklah 5,000 unit jualan lebih besar daripada unit titik pulang modal, maka untuk jawapan ni kita akan dapat untung. Sebab kita menjual lebih banyak daripada unit titik pulang modal. So kita dapat sini 2,000 kan, 2,000 unit, 2,000 darab dengan 3, jadi RM6,000. Keuntungan sekiranya kita menjual sebanyak 5,000 botol. Okey, itu soalan D. Dan soalan yang terakhir, titik pulang modal baru sekiranya kerajaan menetapkan harga cecair pembasmi kuman ialah RM9. Jadi yang ni yang berubah adalah harga. Okey, yang berubah adalah harga sekarang daripada 10 menjadi 9, kamu kena kira semula titik pulang modal. Okey, ini soalannya rumus dia samalah. Titik pulang modal yang baru. Okey. Kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit, formula sama. Okey, yang berubah sekarang ni hanyalah harga. Jadi kos tetap ambil balik angka yang sama, iaitu 9,000. Cuma kebukuan isi yang bawah ni lah berubah.
Yang berubah ni apa dia? Tadi harga nah. Jadi sekarang ni tadi kita tengok kita letak 10. Sekarang ni kamu letak 9 nah. So 9 tolak 7. Kos berubah masih lagi sama. Jadi kita dapat 9,000 bahagi dengan 2 lah. So 9,000 bahagi 2, unit dia berapa? 9,000 bahagi 2 dapat 4,500. 4,500 botol. Okay, jadi sebab harga makin kecil, bermaksud perniagaan perlu menjual lebih banyak botol untuk pulang balik modal. Ingat, pada harga RM10, perniagaan perlu jual 3,000. Bila harga turun menjadi RM9, perniagaan perlu menjual sebanyak 4,500 botol untuk pulang balik modal. Okay, nah itu soalan nombor 6 untuk daerah Baling.